Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan bersama dalam agenda Awani malam ini kita membincangkan topik yang amat penting iaitu berkaitan dengan ekonomi dengan bantuan yang disediakan susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0. Kita melihat COVID-19 ini memberikan kesan yang besar kepada rakyat Malaysia khususnya. Kita melihat bahawa tempoh ini juga menjadi satu bentuk reality check untuk kebanyakan rakyat Malaysia. Tetapi mungkin ramai di kalangan masyarakat Malaysia ini membuat reality check itu berdasarkan dengan apa yang mereka boleh kurangkan perbelanjaan mereka dan sebagainya. Namun ada sekumpulan besar lagi rakyat Malaysia yang tidak ada banyak pilihan apabila pelaksanaan PKP ini berlangsung. Sebagai contoh, golongan B40 dan juga yang paling bawah dalam golongan B40 tersebut yang tidak ada banyak pilihan, yang mungkin bekerja dengan gaji harian yang berdepan dengan kesukaran yang begitu besar sekali untuk menyediakan makanan di atas meja mereka. Itu antara tumpuan utama perbincangan malam ini. Kita melihat apabila PKP 2.0 ini dilaksanakan, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia atau PERMAI bernilai 15 bilion ringgit. Bagaimana untuk kita melihat dengan segala pakej rangsangan yang diperkenalkan sebelum ini pada PKP 1.0 ditambah dengan belanjawan 2021 yang terbesar dalam sejarah dan ditambah pula dengan PERMAI ini 15 bilion, apakah hasilnya pada akhirnya yang kita mahukan? Kerana kita ingin melihat juga dalam usaha kita menyeimbangkan antara menjaga kesihatan awam dan kesihatan ekonomi negara, itu paling penting untuk kita membantu golongan-golongan yang rentan ini yang amat terkesan dengan pelaksanaan PKP. Itu yang saya bincangkan pada jam ini. Saya nak bersama dengan Pengarah Pejabat Belanjawan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia, Johan Marikan yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Encik Johan. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, apabila pembentangan itu diumumkan oleh Perdana Menteri, kita melihat angkanya besar, 15 bilion. Perinciannya itu mungkin kita melihat kepada golongan yang paling rentan sekali, vulnerable, yang 40, dan dalam golongan B40 pula ada yang paling bawah sekali mungkin, yang mana gaji mereka diterima secara harian. Apabila PKP dilaksanakan, mereka tidak ada pekerjaan, tidak ada banyak pilihan mereka boleh lakukan dan tidak ada makanan pun untuk mereka secara harian. Ini golongan yang kita perlu berikan tumpuan dan saya percaya ini juga tumpuannya untuk PERMAI itu sendiri. Pertama sekali, bagaimana untuk kita melihat PERMAI ini merupakan satu pakej yang boleh membantu golongan-golongan rentan ini yang terkebawah ini, Encik Johan? Waalaikumsalam, Cik Najib. Terima kasihlah untuk mengundang saya bersama di Astro. Berhubung dengan pakej PERMAI, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Cik Najib tadi, dengan peningkatan kes COVID secara mendadak demi keselamatan dan kesihatan rakyat, kerajaan memang dalam keadaan tiada pilihan daripada mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP 2.0. Walau bagaimanapun, dengan pelaksanaan PKP tersebut, pergerakan dan aktiviti harian terkawal, mungkin banyak aktiviti ekonomi yang tidak dapat beroperasi, dan itu ada di antaranya seperti mana yang disebut Najib, yang menghadapi kesukaran dari segi mata pencariannya dan juga terutamanya dari segi syarikat atau perniagaan kecil. Dengan itu perlunya pihak kerajaan menyediakan pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia ataupun PERMAI. Mungkin seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pakej PERMAI ini ada tiga dari segi objektif utamanya. Pertamanya, untuk memerangi wabak COVID-19. Sebab sebelum ni bila belanjawan 2021 disediakan, pada masa itu tidak dijangka keadaan semasa, dan dengan itu sumber tambahan dan dari segi keperluan barisan hadapan terutama di Kementerian Kesihatan perlu dipertingkatkan, dan selain daripada itu komitmen untuk melaksanakan vaksin, sebab pada tahun lepas masa membentangkan belanjawan masih belum dapat ditamatkan perjanjian-perjanjian dengan pembekal vaksin. So yang pertama dari segi penekanan dan penambahan sumber untuk memerangi COVID-19. Tapi kedua yang ialah untuk memelihara kebajikan rakyat, terutamanya golongan B40 dan khususnya untuk mereka yang terjejas akibat pelaksanaan PKP 2.0. Mereka mungkin tak dapat bekerja dan sebagainya. Dan objektif ketiga adalah untuk menyokong kelangsungan perniagaan. Sebab dengan lanjutnya dari segi kes yang tinggi, sektor pelancongan masih terjejas, sektor peruncutan, dengan itu
dan juga perniagaan kecil. Itulah dari segi PKS yang berskala kecil, itulah antara golongan yang terjejas yang memerlukan bantuan tambahan. Bagaimana untuk kita melihat kerana ini adalah satu krisis ekonomi juga disebabkan oleh COVID-19 yang tidak pernah kita saksikan. Mungkin dalam sejarah Malaysia juga, malah sejarah dunia juga mungkin. Dan kita memerlukan pelbagai langkah yang kita tidak mempunyai pengalaman yang begitu besar seperti sebelum ini untuk kita melihat inisiatif ini dilaksanakan dengan begitu berkesan sekali sampai kepada golongan sasaran dan sebagainya. Mungkin akan ada loopholes yang berlaku dan sebagainya. Tapi bagaimana untuk kita melihat kerana kita sudah ada beberapa pakej rancangan sebelum ini. Bagaimana untuk kita melihat adakah Permai ini merupakan satu lagi pakej rancangan ataupun ini adalah penyokong ataupun kita boleh sebut booster kepada pakej rancangan yang kita telah pun jalankan sebelum ini termasuk dengan Belanjawan 2021 sendiri? Seperti yang saya rasa dah dijelaskan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri Kewangan, Permai dia lebih bersifat kepada satu pakej bantuan. Bukan sangat pakej stimulus. Pakej stimulus kita kaitkan dengan pakej di mana perbelanjaan besar yang ditumpukan lebih kepada menjanakan aktiviti ekonomi. Sebenarnya seperti mana yang disebut Najib, tahun lepas kerajaan telah melaksanakan beberapa pakej rangsangan termasuk pakej prihatin, penjana, PKS Plus, kita prihatin. Sebenarnya pakej-pakej ini masih giat dilaksanakan daripada nilai keseluruhan lebih daripada 300 bilion. Ada lebih lagi, baki 100 bilion lagi yang masih untuk dilaksanakan untuk tahun ini. Selain daripada itu, baru saja Belanjawan 2021 telah dibentangkan dan diluluskan oleh Parlimen dengan jumlah peruntukan 322.5 bilion. Seperti mana yang Najib dah sebut, inilah yang terbesar dalam sejarah dan ia baru saja mula dilaksanakan. So dengan itu, banyak lagi dari segi perbelanjaan untuk merangsangkan aktiviti ekonomi yang masih dilaksanakan di bawah pakej rangsangan dan juga Belanjawan 2021. So dengan itu, pakej Permai ini lebih tertumpu kepada apa yang perlu dilaksanakan dengan peningkatan kes COVID dan juga dari segi pelaksanaan PKP 2.0 khususnya untuk membantu golongan yang terjejas daripada pelaksanaan PKP tersebut. Paling segera dalam kita lihat segala pakej rangsangan ini sudah pastilah bantuan kewangan yang diberikan secara terus dan langsung kepada golongan-golongan yang terkesan. Antaranya bantuan prihatin nasional ini BPN 2.0 kalau boleh kita lihat apa dikatakan oleh Menteri Kewangan sendiri bernilai 2.38 bilion ringgit untuk BPN 2.0 ini akan dipercepatkan kepada penerima yang layak. Bagaimana untuk kita melihat BPN ini diawalkan dan bagaimana ia secara spesifiknya mungkin membantu golongan-golongan rentan yang terjejas akibat PKP 2.0 ini? Ya. Bantuan prihatin nasional, dia ini telah dilaksanakan tahun lepas. BPN 1.0 melibatkan belanjaan 11 bilion dan BPN 2.0 melibatkan lebih 7 bilion. Daripada jumlah tersebut yang ansuran pertama dah dibayar tahun lepas, tapi ansuran keduanya dibayar sekarang. Ia diawalkan sedikit. Kita telah mulakan bayarannya minggu lepas. Ini melibatkan 11 juta penerima dan melibatkan peruntukan sebanyak 2.38 bilion. Minggu lepas, pihak Kementerian Kewangan dah mula kreditkan bayaran BPN ke dalam akaun bank penerima. Tetapi daripada yang 11 juta penerima, terdapat juga golongan 750,000 penerima yang tiada bank account dan mereka mulai esok hari Isnin boleh 25 hari bulan Januari boleh mula ke cawangan Bank Simpanan Nasional untuk menunaikan bayaran mereka di kaunter. So inilah satu kemudahan di mana kerajaan prihatin kepada keperluan mereka yang terjejas, terutamanya yang B40. Dengan itu awalkan untuk memastikan bantu aliran tunai khususnya semasa PKP.
Bantu kami untuk memahami Cik Johan, kerana mungkin angka yang kita lihat dalam menyusun ataupun menilai jumlah bantuan yang perlu diagihkan adalah berdasarkan kepada angka yang kita punyai, iaitu kadar pengangguran dan pun siapa yang menerima potongan gaji pada tempoh PKP 1.0 sehingga kepada yang terbaru. Bagaimana untuk kita membaca bahawa PKP 2.0 ini kemungkinan jumlah itu akan bertambah, mereka yang dibuang kerja dan juga mereka yang dipotong gaji. Adakah peruntukan itu lebih fluid, lebih mudah untuk di-adjust berdasarkan jika ada permohonan baru kepada mereka yang baru saja terkesan? Ya, seperti mana yang Cik Najib sedia maklum, dalam Belanjawan 2021 telah diumumkan bantuan prihatin rakyat. Sebenarnya inilah untuk menggantikan bantuan sara hidup yang dilaksanakan tahun lepas. Tapi dari segi syarat kelayakan untuk bantuan prihatin rakyat telah dibesarkan, antaranya jika sebelum ni di bawah BSH dia hanya merangkumi isi rumah dengan pendapatan sehingga 4,000 sebulan. Sekarang di bawah BPR dia dilanjutkan kepada mereka sehingga 5,000 ringgit sebulan. Dan juga sebelum ni di bawah BSH dia hanya memberi bantuan kepada golongan bujang 40 tahun dan ke atas. Sekarang dilanjutkan daripada 21 tahun dan ke atas. Dan bila BPR dilaksanakan untuk tahun ini, sebenarnya kita baru mula dari segi membuka, pihak kami telah baru membuka proses pendaftaran dan mereka yang sudah terima sebelum ni akan secara automatik menerima BPR, tapi mungkin mereka yang dalam kategori baru ataupun mereka yang tak layak sebelum ni, ataupun seperti mana yang Najib sebut, mungkin mereka yang telah mengalami pengurangan pendapatan berbanding dengan tahun lepas, mereka juga boleh pohon untuk bantuan prihatin rakyat. Dan sekarang ni dibuka di laman web bpr.hasil.gov.my ataupun boleh ke pejabat LHDN untuk mendaftar ataupun buat kemaskini pendaftaran mereka di bawah bantuan tersebut. Daripada semua pakej rangsangan yang kita perkenalkan ini, Encik Johan, adakah kita melihat, sudah pastilah ada unjurannya untuk kita melihat apa yang kita ingin capai dan juga apa masalah kita dan apa penyelesaiannya kan. Tetapi dalam tempoh semasa ini begitu uncertain ataupun ketidaktentuan itu begitu besar sekali. Sukar untuk kita meramalkan bila COVID-19 ini akan sedikit reda dengan tibanya vaksin di Malaysia dan sebagainya. Bagi pihak Kementerian Kewangan dan juga pihak Jabatan Encik Johan sendiri, apa sasarannya melihat kepada bantuan ini? Adakah ia mencukupi buat tempoh berapa lama setidaknya membantu golongan-golongan yang terjejas ini? Saya rasa satu perkara yang mungkin perlu yang dimaklum ialah kerajaan telah mengambil satu pendekatan secara proaktif kerana kerajaan memang tidak akan berkompromi dan memastikan nyawa selamat dan juga memastikan kepentingan rakyat dan perniagaan sentiasa terbela. So, walaupun dalam keadaan di mana ketidaktentuan yang tinggi, seperti mana semua maklum, inilah satu krisis yang pernah pertama sekali dialami, satu krisis kesihatan yang telah menjadi satu krisis ekonomi. Dan ini balik kepada tahun lepas, pada tahun 2020. Pada awalnya, semasa Februari bila pakej rangsangan ekonomi yang pertama diumumkan, pada masa itu mungkin semua berperasan yang mungkin COVID itu tidak seteruk SARS. Tapi selanjutnya bila merebak dan menular dengan cepatnya, impak pada ekonomi juga sekian meningkat, kerajaan setiap kali mendapat dari segi perkembangan baru ekonomi, perkembangan baru dari segi COVID akan memperkenalkan pakej-pakej yang baru. So selanjutnya lepas tu dari prihatin ke prihatin PKS Plus, kita prihatin dan sebagainya. So dari segi isu dia saya rasa yakin bahawa kerajaan akan terus memantau keadaan
menengok kepada apa perkembangan ekonomi dan akan memastikan langkah-langkahnya mencukupi. Tapi pada masa ini, berdasarkan PKP 2.0, pelaksanaan yang bermula 2 minggu dan sekarang sehingga 4 Februari, permai telah dirangka supaya dia ditumpukan pada golongan-golongan yang terjejas. So, sebagai contoh, bagi golongan miskin, kadar baru bantuan kebajikan akan bermula bulan Januari juga, dan juga bantuan bakul makanan yang akan dilaksanakan dengan segera. Bagi golongan D40, seperti mana yang telah dijelaskan, bantuan prihatin nasional telah bermula sejak minggu lepas, dan juga bantuan prihatin rakyat yang pendaftaran dibuka, bayaran pertamanya akan diawalkan ke bulan Februari. Bagi golongan pekerja dan PKS pula, program subsidi upah dilanjutkan. Dan juga bagi PKS kecil seperti Makcik Kiah dan sebagainya, grant khas prihatin juga diperkenalkan, dan bagi sektor tertentu yang terjejas seperti pelancongan dan pengusaha bas, terdapat bantuan-bantuan khusus seperti pengurangan bil elektrik dan juga penstrukturan semula pinjaman sewa beli. So, permai pada masa ini disasarkan pada golongan-golongan yang memang dirasakan terjejas dengan pelaksanaan PKP 2.0, dan diharap ini ialah keadaan sekarang. Tetapi kerajaan akan selalu memantau keadaannya dan mengambil langkah yang perlu jika keadaan memerlukan. Dalam kita menguruskan krisis ekonomi khususnya disebabkan oleh pandemik, disebabkan oleh krisis kesihatan ini, titik tengah untuk mencapai keseimbangan dan juga rasa tanggungjawab oleh pihak Encik Johan dan juga Kementerian Kewangan sendiri adalah amat sukar sekali. Sukar untuk kita melihat juga satu dasar yang popular di kalangan rakyat untuk kita memastikan bahawa pemulihan ekonomi itu berlaku. Sebagai contoh, apabila cadangan diwujudkan bahawa PKP 2.0 ini diwujudkan, perlunya disediakan moratorium atau blanket moratorium secara keseluruhannya dan juga ICNA itu tanpa syarat dan sebagainya. Ini antara bentuk cadangan yang sekiranya dilaksanakan adalah satu bentuk polisi yang popular di kalangan orang ramai. Tetapi ini adalah, kalau di pihak Kementerian Kewangan sendiri, keputusannya amat sukar sekali kerana untuk mengimbangi ekonomi dan pada masa sama untuk memastikan golongan yang betul-betul memerlukan dan terkesan sahaja yang dibantu untuk mereka keluar dan juga berdepan dengan COVID dan juga krisis ekonomi semasa ini. Bagaimana kesukarannya kalau boleh digambarkan untuk mencapai keseimbangan ini, untuk menyusun strategi ini supaya polisi dan dasar yang tepat kena pada sasarannya, Encik Johan? Ini satu isu yang memang sangat penting untuk difahami. Sememangnya kerajaan berdepan dengan satu krisis yang agak mencabarkan, dan di pelbagai peringkat kerajaan terpaksa mengimbangi. Di antara satunya dari segi kepentingan menjaga kesihatan awam dan juga dari segi ekonomi, apa yang dikata balancing lives and livelihoods, bagaimana kita nak mengimbangi perkara tersebut. Satu lagi dari segi pengurusan fiskal kerajaan, Kementerian Kewangan perlu juga mengimbangi keperluan untuk membantu merancangkan ekonomi dalam krisis semasa, tapi pada masa yang sama juga bertanggungjawab dengan berbelanja berhemah dan defisit fiskal yang terkawal. So, ini antara keseimbangan di antara nak membantu tetapi dengan sumber yang terhad, memastikan bahawa hanya mereka yang benar-benar terjejas dibantu dan ditumpukan bantuan kepada golongan tersebutlah. Tapi satu contoh yang telah diambil, satu contoh mengimbangi perkara inilah dalam pelaksanaan PKP 2.0, di mana berbanding dengan PKP tahun lepas di mana hampir kesemua sektor ekonomi ditutup, pada kali ini kerajaan telah mengambil pendekatan di mana 5 sektor utama telah dibenarkan masih beroperasi tertakluk pada SOP ketat. Bukan hanya dari segi yang barangan perlu seperti makanan, tetapi sektor ekonomi yang dapat menjana aktiviti ekonomi seperti terutamanya penghilangan dan pembuatan yang bereksport itu masih dibenar beroperasi. Dari segi pembinaan, terutama dari segi projek infrastruktur yang penting, dari segi kesan sampingan ekonomi dan juga dari segi kesejahteraan rakyat juga dibenarkan, diteruskan. So, itulah
satu pendekatan yang berlainan. Dengan itu, jika dari segi anggaran impak pada ekonomi, PKP 1.0 dia melibatkan satu kos kepada ekonomi hampir 2.4 bilion sehari. Pada masa ini PKP 2.0 hanya dalam lingkungan 700 juta sehari. So ini diharapkan antara keseimbangan supaya kita dapat mengurangkan impak yang tadi sebut dari segi mungkin impak kepada pengangguran, impak pada kehilangan pendapatan yang dialami oleh rakyat dan perniagaan. Segala dasar ataupun polisi dan juga langkah rancangan yang dibentangkan ini pada akhirnya ia berbalik kepada komunikasi itu sendiri. Bagaimana rakyat dan juga orang ramai dan PKS khususnya memahami apa yang disediakan oleh pihak kerajaan, ke mana mereka harus pergi, apa hak mereka dan juga apa yang mereka layak untuk dapat supaya mereka tahu dan juga mereka pergi ke saluran yang betul dan segera mendapatkan segala bantuan yang mereka layak dari segi kriteria dan sebagainya. Pada pandangan Cik Johan sendiri, komunikasi ini kita faham ini juga antara ruang komunikasi kita untuk menerangkan permai sebagai contoh. Tetapi adakah komunikasi ini difahami khususnya golongan PKS? Kerana pada akhirnya PKS ini kesannya adalah berantai. Mereka menyediakan peluang pekerjaan kepada orang ramai dan sebagainya. Bentuk bantuan mereka ini adakah mereka fahami ke mana mereka perlu tuju dan apa yang mereka layak dapat dan sebagainya? Saya rasa apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan adalah untuk memastikan bahawa apa yang setiap kali pakej rancangan telah dilancarkan, semua saluran kerajaan dan juga media termasuk Astro telah digembeling pasti memastikan bahawa maklumat telah dikeluar dan mereka yang layak menerima bantuan dia tahu saluran pasti. Apa yang penting juga ialah kita juga tidak nak rakyat diperdaya oleh fake news ataupun mana-mana yang bukan sahih dan selalu dinasihatkan penonton untuk pastikan bahawa sila pastikan pergi kepada saluran rasmi, ke laman web rasmi dan juga talian rasmi kerajaan untuk pastikan dari segi kelayakan kepada untuk bantuan-bantuan ini. Tapi dalam komunikasi rasa yang penting sekali ialah sekadar kerajaan boleh, kerajaan akan menyediakan bantuan pakej untuk membantu mereka yang terjejas. Tapi mungkin untuk beberapa golongan ini mungkin tidak mencukupi. Tapi yang harus difahamilah, kita juga ada tanggungjawab sebagai semua rakyat bahawa isu ini juga di tangan kita dari segi sama ada PKP dilanjutkan sebenarnya di tangan kita sebagai rakyat untuk mematuhi SOP. Jika dengan bersama semua rakyat dan sektor swasta, majikan dan sebagainya, kita berjaya untuk mengurangkan kadar ataupun peningkatan kes, ini akan membolehkan ekonomi dibuka semula. Dan mungkin itulah mungkin peranan yang penting sekali bagi kita semua. Itu antara tumpuan dan juga fokusnya. Kita faham tugas ini bukannya mudah untuk Encik Johan, untuk Kementerian Kewangan, untuk kerajaan sendiri, untuk siapa pun yang terlibat dalam memastikan bahawa kelangsungan ekonomi, pemulihan ekonomi, krisis ekonomi ini. Terima kasih Encik Johan Marikan kerana bersama dengan kami pada jam ini, iaitu Pengarah Pejabat Belanjawan Malaysia, Kementerian Kewangan Malaysia, membincangkan tentang permai yang diumumkan oleh Perdana Menteri, dan ini merupakan pakej rangsangan yang terbaru iaitu bernilai 15 bilion ringgit. Ini adalah untuk membantu di fasa PKP 2.0 khusus untuk golongan yang terjejas, sama ada individu, isi rumah mahupun PKS yang terjejas, khususnya buat industri-industri yang ditutup di bawah PKP 2.0. Dan sudah pastilah kita melihat COVID-19 ini merupakan satu bentuk reality check ataupun pemeriksaan reality, bukan sahaja buat kerajaan tetapi untuk diri kita sendiri. Kita perlu melihat kepada realiti kita yang perlu kita periksa, di mana tahap daya tahan kita dan juga di mana mungkin kekurangan yang kita ada, realiti sebenar diri kita dan juga apa penambahbaikan yang boleh kita lakukan untuk memastikan daya tahan itu wujud. Dan ini terpulang kepada aspek persendirian di pihak kerajaan dan juga syarikat swasta sendiri, dan penting untuk kita memahami semua analisa ini supaya apabila kita keluar nanti daripada COVID-19 kelak kita faham situasi sebenar dan kita akan terus berdaya tahan dari sudut ekonomi. Terima kasih kerana bersama kami. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.